الله عليه وسلم وعلى الكرام وعلى الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى رضي بين أمهاتنا وإخواننا وعشيرتنا وأزواجنا وذرياتنا وأستاذنا ومعلمنا وجميع المسلمين أسماء من المشرق إلى المغارب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أبائنا وإلى أصحابنا من شفائنا وانزلنا على الله على شفائه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم نجد وجله العظيم الذي لا يكن عن شيء العظيم وقامت بها ولي الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آله نبي الله العظيم قد أزمت ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس على في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمع بين وجهنا ظاهرا وباطنا يا جزا دوامنا مع جحيزات من جميع في الدنيا قبل الآخرة العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية عبدنا وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسأل علما نافعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم وفقنا في الدين وعلمنا بالتأويل اللهم زدنا علما وزدنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يرد الله خيرا يفقهه في الدين. Siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, saya diberikan kepatihan kepada agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk faham faqih tentang agama dan menjadikan kita orang-orang baik pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dan pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan memperoleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita kata mudah-mudahan? Sebab kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala yang kemanakan arah dan tujuan kita. Pastinya Allah yang telah menetapkan. Dan mudah-mudahan Allah Taala mengekalkan hati kita kepada ad-din, kepada agama Allah dan juga kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma faqina fi Allah. Allah lana fi ya muqallibal qulub sabbih qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kekalkan doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kesempatan lagi untuk majlis ilmu kita ini. Walaupun ni dah nak tutup dah, nak Ramadan, tapi bukan makna tutup ni kita terus tak belajar. Kan, tutup semen. Sementara kitab kita ni tapi disambung dengan kitab-kitab yang lain, daurah-daurah kitab yang lain. Dan terutamanya pada Ramadan ini ambillah kesempatan untuk membaca induk kitab. Apa induk kitab? Al-Quran Al-Karim. Bukan bermakna kita tidak baca Al-Quran pada waktu-waktu yang lain, tapi perbanyakkan terutamanya pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah ketika mana Al-Quran diturunkan. Di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Pada bulan yang paling hebat, bulan yang paling mulia. Sayyidul
Sayyidul Sahar ataupun Sayyidul pada bulan yang paling mulia ataupun ketua segala bulan. Benda diturunkan kepada apa? Sayyidul Anbiya, kepada penghulu segala nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada di atas bumi yang penuh dengan keberkatan. Dan nama asalnya adalah Bakrah, menuju kepada Makkah. Pada malam yang cukup mulia, iaitu malam Lailatul Qadar. Cukup hebat. Apa dia? Kitab yang terhebat, kitab yang termulia adalah Al-Quran. Semua nombor satu. Semuanya nombor satu Al-Quran. Itulah induk segala ilmu. Walau kita tengok 6,666 ayat, secara apa? Itu kaul masyhur. Masyhur ni 6,666 ayat. Dia mengatakan 6,400 ayat. Dia yang kirakan 6,236 ayat. Itu katanya dah tolak ayat mansuh, ayat yang dinasahkan pada ayat yang lain. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh keberkatan nanti, dan dipanjangkan umur kita. Balighna ila Ramadan, sampaikanlah kita kepada Ramadan. Dan mudah-mudahan apa yang kita mengaji dekat sini kita praktikkan, kita amalkan, kita bawa dalam bulan Ramadan, dan hadapi bulan Ramadan dengan penuh sabar. Bulan yang menuntut kesabaran di antara kita, termasuklah banyak amal ibadah. Biasa kita semayang sikit je, malam tu kita kena semayang dengan apa? Dengan semayang yang banyak, semayang yang semayang tidak ada pada malam yang lain kecuali pada bulan Ramadan. Semayang apa? Semayang tarawih. Kemudian malam tu jangan tidur. Maksudnya luangkan waktu sedikit Tuhan minta sedikit untuk kita bangun malam. Kalau boleh jangan cuti. Jangan cuti daripada malam pertama sampai malam akhir. Kalau boleh, ini ustaz kata jangan cuti, semua telah kabut lah. Sebab malam Lailatul Qadar, tiada siapa yang tahu bila lah malam Lailatul Qadar. Siapa tahu? Tak ada yang tahu. Walaupun ada yang mengatakan pada 10 malam terakhir. Katakan Rasulullah memang menguatkan ibadahnya. Tetapi Rasulullah pun tak kata dia datang pada malam 10 malam terakhir. Sebab apa? Tidak ada yang tahu. Ada yang ada datang awal. Ada waktu-waktu yang Lailatul Qadar tu datang awal Ramadan. Sebab apa? Tapi kenapa Rasulullah pada malam akhir Rasulullah lebih kuatkan ibadah? Sebab apa? Sebab Ramadan nak tinggalkan kita lah. Ramadan nak tinggalkan kita. Tak tahulah lepas tu jumpa tidak Ramadan lah lagi. Itulah ibarat yang Rasulullah bawakan kepada umatnya, kepada kita lah, supaya ambil iktibar, ambil ibrah pada bulan ini. Jangan gunakan waktu untuk macam biasa, duk sembang banyak, dan tengok TV banyak, duk tengok handphone banyak. Banyakkan zikir, ingatkan lidah, rasakan lidah kita. Inilah bulan untuk kita melatih diri kita, mudarasah pada diri kita untuk jadi apa? Insan yang dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam Al-Quran, Allah Taala itu qarib. Tapi sebenarnya kita yang jauh. Tuhan dekat, tapi kita yang jauh. Kita rasakan sendiri lah. Kita rasakan sendiri. Kalau kita rasa getaran apabila kita membaca Al-Quran, maka insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala dekat. Tapi kalau kita tak rasa apa-apa bila kita baca Al-Quran, terutamanya ayat-ayat amaran daripada Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dia berikan peluang untuk kita teruskan pengajian kita pada pagi ini pada muka surat 101 pada buku Rumi. Jawi berapa jawi? Saya tak jumpa. Ada yang jawi, saya pakai jawi tak ada. 3:8. Bis. Qala musannif rasallahu sirrah. Pada akhir, pada pengajian akhir, pembiayaan untuk ilmu. Apa maksud dia pembiayaan untuk ilmu? Kos. Sekarang ada kos. Pembayaran. Yuran. Kan kalau sekolah, kalau tu yuran. Ini dah kabut dah semua mak ayah ni. Anak sekolah, anak seorang okey lagi kan. Masuk 3, 4, semua masih sekolah. Macam inilah pembiayaan yang diperlukan untuk menanggung segala pendaftaran dan sebagainya. Terutama yang sekolah swasta. Ada juga sekolah swasta,
bukan kerana dia sombong. Kadang orang kata, hantar anak sekolah swasta sombong, kerajaan dah siapkan. Bukan, kerana apa? Kerana dia menilik akan ilmu. Kita belajar dalam kitab ni kan, menilik akan ilmu. Dia sekolah pemerintah, tapi kadang-kadang ilmunya tidak selari dengan kehendak kita. Bukan kehendak awam, kehendak kita sendiri. Kadang-kadang kita nak full keseluruhan daripadanya adalah belajar ilmu daripada yang diambil daripada Al-Quran. Sebenarnya semua ilmu datang daripada Al-Quran, tapi bila ada sekolah yang bercampur aduk dengan sosialnya, dengan apa dan sebagainya, kadang-kadang tidak bertepatan dengan kehendak kita orang mencari agama. Maka terpaksa cari sekolah swasta. Susah ke senang ke tanggung kan, sebab nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak ada campur aduk dengan benda yang lain. Itulah di antara perjalanan kehidupan kita. Terserahlah pada masing-masing kan. Ada orang tak apa, ustaz kita belajar semua. Kadang-kadang ada yang hantar nak sekolah Cina pun ada. Salah ke tak salah? Karena tak katakan salah. Ada kebaikan di sebelah, ada hikmah di sebelah dia. Dia kata bantai ustaz, dia kata tak boleh sekolah Cina pula. Sekolah Cina pun masalahnya. Bahasa, dari segi bangsa tak ada masalah kan. Tapi kalau boleh carilah yang apa, yang walaupun bahasa dan masa itu tak penting bagi kita, tapi yang penting yang beragama. Kadang-kadang ada juga sekolah-sekolah itu lebih menghormati agama kita daripada kadang sekolah yang kita namakan sekolah kita. Maknanya carilah nak mencari ilmu ni bukan mudah. Sebab tu kita jadikan kitab ni, pelita penuntut ni sebagai panduan untuk kita berfikir, untuk mencari redha Allah. Habis. Pembiayaan untuk menuntut ilmu dan tidaklah harus bagi seorang yang segar badan, yang kuat, yang sihat. Bahasa bagus, segar badan. Lepas mandi segar badan dan banyak akal. Itu keuzuran pada meninggalkan belajar ilmu. Tak semestinya, tak sepatutnya orang yang ada kekuatan, orang yang ada akal, orang yang sehat, orang yang tak ada keuzuran apa-apa, tak sakit tak apa, meninggalkan belajar ilmu dan belajar fiqh. Maknanya tak sepatutnya kan. Kita ni kadang-kadang kata ustaz kita ni umur dah pencen dah, tapi boleh lagi tak bergerak, boleh lagi tak segar, lagi tak badan. Gilah belajar ilmu, carilah ilmu. Ilmu bukan pensin dah datang. Kita hari ni beruntung, banyak yang kita ilmu datang. Ilmu datang pun orang tak nak. Kan, ilmu datang pun orang tak nak. Maksudnya apa? Ilmu datang kat madrasah kita, kat surau kita, kat masjid kita. Orang tak datang, ilmu yang datang. Yang guru yang ngajar datang, anak murid tak ada. Pernah saya ngajar murid 2 orang tinggal. 2 je. Tak tahu dia tak suka kita apa kan. Kadang mulut celupa kan. Ada orang marah kita, ustaz duk kata kat orang kan. Dah, ustaz nak kata kat siapa? Ilmu untuk siapa? Ilmu untuk orang kan. Nak kata kat orang lah. Sebab kalau kita tak kata, kita tak cakap, tak benda tu tak sampai. Jadi ilmu sebenarnya hakikat ilmu apa? Talabul ilmu, penuntut ilmu. Tuntutlah ilmu. Sebab tu kita kena datang mencari ilmu, bukan ilmu datang cari kita. Bila datang cari kita ni macam ni lah hari ni jadi apa dia? Huru-hara kelang kabut. Sebab apa? Ilmu datang. Ilmu ada di mana-mana. Penting satu button je dah keluar ilmu. Tapi fahaman tak ada. Kadang-kadang orang ini dia boleh cakap kalahkan mufti. Kadang mufti cakap pun tak cukup hujah. Dia cakap lebih hebat daripada mufti. Itu yang sampai tak nak pakai mazhab. Kena sebut juga. Kadang-kadang pening kepala kita dalam keadaan macam tu. Sedangkan ulama-ulama besar, ulama hadis pun bermazhab. Kita tak nak pakai mazhab. Dia orang kata dia wajib bermazhab. Wajiblah sebab kita ni awam. Dan ulama mazhab bukan bercakap atas dasar diri sendiri. Dia bercakap atas dasar Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dan mereka cukup ilmu untuk berijtihad. Kita ni boleh ijtihad. Ilmu Al-Quran sekadar baca. Makna tak faham. Tajwid tak habis. Kan? Balaghah dia tak ada, mantik dia tak ada, nahwu dia pun memang tak kelang kabut dah. Tengok bila tak ada baris tu mula gelabah. Ni nak baca apa? Min ke man ke apa ni? Kena baca mun. Itu kita macam nak jadi bukan bertajih, nak jadi mujtahid. Tak sampai tahap kita. Jadi kita ikutlah apa yang dah ulama-ulama siapkan. Sebab tu kita wajib
taklid kepada satu-satu mazhab, mana didahulukan. Boleh tak lepas daripada tu, maknanya kita terikat dengan mana-mana mazhab, terikat dengan satu mazhab dan tak boleh ambil mazhab lain? Bukan tak boleh. Ambil boleh, ambil tak ada masalah. Kita pun ambil juga daripada mazhab lain, tapi maknanya kita dahulukan supaya kita ada tempat murajaah yang utama, iaitu pada mazhab yang pertama. Itu kaedah dia lah. Waktu bila kita pergi ke Timur Tengah atau pergi ke Mekah lah, senang kan. Kita boleh tak ikut? Boleh. Ikut taklid kepada mereka, kenapa tak boleh? Kita tak payah kunut, tak ada masalah pun. Kunut pun dalam Asy-Syafi'i ini sunat kan. Cuma kalau kita tertinggal, mana kita boleh sujud sahwi. Tapi kalau kita berada di tempat mereka yang bermazhab Hambali, so dia tinggal, so memang kita ikut imam untuk dia apa? Diikuti, ikut je lah kan. Sembahyang kita tetap sah, sebab dia pun ada taklid kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Imam Hanbal. Tak ada masalah pun. Kita nak bercelaru macam kita ni hebat, kena nak sentuh sikit lah supaya benda tu jangan terkeliru. Sebab tu kadang-kadang bila sumber ilmu daripada sumber yang tak jelas, tak sahih, dia akan jadi bercelaru. Sebab tu kadang-kadang ilmu passion tuntut kita kena cari. Kan dia dalam ni pun dia sebut kan, nak cari ilmu, tengok siapa guru kita. Kalau rasa-rasa banyak menyimpang daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya tinggalkanlah. Quran dan sunnah juga menunjukkan kepada apa? Suatu hukum 5, pada terletak pada 5 hukum kan. Halal, haram, lepas tu sunat, makruh, kemudian harus. Kalau benda tu lari daripada sumber tersebut, ya kan? Kata baca Al-Quran, bacalah kat mana pun, jangan baca tempat haram. Tempat haram mana? Tandas kan, tempat-tempat yang tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Tapi maknanya kalau selain daripada tu tak ada masalah. Sama ada tempat dia sunat, kalau di masjid tempat dia sunat, kita baca dalam masjid, itu pun kau boleh baca sebarang. Kalau masjid pun nak kena adab juga baca. Kan boleh baca macam qari, kuat-kuat tinggi suara, walai nak semayang, walai nak ibadat, walai nak berzikir dan sebagainya kan. Al-Quran boleh tak dibaca ataupun dikumandangkan di rumah orang kahwin? Melaki senang orang kahwin ni, kalau matuk urus. Boleh tak? Tak boleh. Tak sesuai pada tempat. Dalam Al-Quran sebut, wa iza qira'atil Quran fastami'u lah wa ansitu. Wa la'allakum turhamun. Siapa yang apabila dikumandangkan, dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu dengar kan. Kemudian ma'ansitu, hendaklah kamu diam. Dekat orang kahwin boleh diam? Mana boleh diam? Kat masjid pun kadang tak boleh diam. Betul? Kat masjid kadang-kadang azan dikumandang, sibuk bercakap. Masa tu dia nak tanya, aku dengar time kau masuk hospital, aku dengar ni. Sibuk, tunggulah kejap. Lepas semayang ke apa, zikir ke, lepas tu tanyalah, bercakap sampai asar, kalau lepas zuhur kan. Tak nak pula, lepas tu dia betul balik. Masa azan, masa tu lah nak tanya kan. Apalagi kalau tengah. Sebab tu kadang-kadang kita pun tak menggalakkan sahabat-sahabat kita pasang kaset apa tu ataupun suara orang mengaji. Kadang-kadang orang tak dengar. Sebab tu dia ada adab, ada adab dan tempat dia yang sesuai yang kita gunakan untuk menyebarkan ilmu. Sama juga dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran apa dia? Hudan linnas, untuk memberikan hidayah petunjuk. Tapi kalau orang tak dengar, hidayah petunjuk apa? Buat dosa lagi kan. Sibuk Quran, makin kuat dia cakap. Sebab apa? Dia tak dengar orang sebelah jawab kan. Jaga-jaga kalau dalam habis Ustaz macam mana? Takkan pasang lagu. Ada kata pasang lagu haram kan. Macam-macam fatwa keluar kan. Boleh tak nak pasang apa? Pasanglah qasidah tu, selawat tu. Nabi yang senang boleh ikut. Kalau tak tu pula tu nak bercakap, tak ada masalah pun. Kan? Banyak benda yang lain boleh buat. Bukan kita inti Al-Quran yang salah faham pula. Kalau tak kata tak apa ni, tak pun tak kasih pasang Al-Quran. Kedai makan sekarang banyak kan? Dah mula dah. Atas dasar apa? Ru'yah. Kena atas dasar ru'yah. Iyalah tu bukan tak ada. Ni orang datang ni kena ru'yah. Atas nama saja masa dia tu. Sebab orang dah makan, mana dia diam, cakap. Masa tu lah berbual dengan sahabat daripada luar waktu kerja dan sebagainya kan.
hati-hati. Kalau boleh bercakap, boleh tegur lah. Dan kadang orang ni benci kita kalau banyak tegur. Cakap je ustaz ni, dia pun tak betul dia. Dan ustaz tak betul, yang lain lebih tak betul. Allahu'alam. Okay. Mana kita minta dengan Allah SWT, orang yang kuat ni, ada segar badan dia, ada akal yang baik dan tiada keuzuran pada dia, wajiblah betul meninggalkan. Tidak sewajarnya meninggalkan belajar ilmu dan belajar fiqh. Kerana bahawasanya tiada seorang yang terlebih apa daripada Abi Yusuf. Ini dikatakan musannif ni lah. Dan tiada menegah dia akan dia oleh demikian itu daripada belajar ilmu fiqh. Walaupun dia terlebih apa, dia susah pun tidak menegahkan. Apalagi orang yang kaya, kan? Apalagi orang yang kaya. Orang kaya ni banyak hikmah dia sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang Islam tidak pernah menegah daripada mencari kekayaan. Dan salah faham, kadang-kadang orang sebut zuhud, sebut orang miskin. Tak. Kena faham, zuhud maksudnya apa? Dia rasa warak dan tawaduk. Itu sebenarnya bukan bermakna dia tak boleh mencari kekayaan. Dan kekayaan juga bukan satu yang untuk dibermegah. Cari kekayaan, gunakan kekayaan itu untuk agama Allah SWT. Support belajar untuk ilmu dan sebagainya. Macam dekat sini kan, kita ada buat collection tak? Ada bayar yuran tak? Contoh. Yang kata kempen untuk mengaji lah kan. Kita ada bayar yuran tak ada kan? Tapi kita maknanya kita sediakan tamu infak. Siapa nak infak lah. Kalau ada lebihan daripada apa yang kita gunakan untuk masalah lain. Kita buat daurah dan sebagainya. Kalau tak ada lah. InsyaAllah ada rezeki. Sebab kita tengok dulu orang yang belajar dulu. Tahap dulu lah. Dulu kalau pondok, dia tak ada ambil. Guru tak ambil sesen pun. Tak pernah masuk-masuk dia tetapkan. Bayaran sekarang ada kan? 300, 500. Kadang pening. Nanti yang mak buat pening. Sekolah baru bayar 100. Ini kat sini 300, 500. Kalau seorang, kalau anak 4, berapa? Untuk sekolah saya dah ambil 1,000, 2,000 kan. Sekolah swasta, tapi kalau tu sekolah pengajian, sekolah swasta kadang budak je bayar 1,000 kan. Orang bayar pula, tu pening kadang-kadang. Baik, permasalahannya orang dulu tak, guru-guru dulu tak. Kadang-kadang kita pun tak tahu mana guru datang sumber rezeki, sumber pendapatan daripada guru. Guru tak ambil. Tapi tiap bulan ada. Tiap bulan ada pendapatan dia. Tapi kita tak tahu dia semua mana. Tak ada siapa yang bayar pendapatan tersebut. Tak ada siapa yang bayar pendapatan tersebut. Tapi rezeki Allah SWT pasti akan ada. Itu orang dulu punya tawakal. Dan bila kita kaya, bermaknanya kita bukan bermakna kita menyimpang daripada agama Allah. Sebab sebenarnya sumber orang lebih baik. Seperti mana sahabat Nabi bertemu dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, sahabat kami ni kaya-kaya, dia boleh infakkan dia untuk agama Allah. Kami tak mampu. Jadi Rasulullah kata tak apa, lepas solat kita bertasbih. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, atau mengatakan 24 kali. Okey, baik. Sahabat Nabi gembira lah. Yang susah ni, yang miskin ni, gembira sangat. Dapatlah bersaing dengan orang yang kaya. Tapi orang kaya itu sahabat Nabi ke bukan? Orang kaya itu sahabat Nabi juga. Jadi dia dengar Nabi kata begitu, dia pun tasbih juga. Betul, dia tasbih juga. Jadi tasbih, dua dia dapat. Dia boleh tasbih, dia boleh sedekah. Sahabat Nabi mengadu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana mereka juga bertasbih sebagaimana kami tasbih? Rasulullah kata apa? Hak yang Allah Ta'ala dah berikan kepada dia, dan itulah hak yang diberikan kepada kita. Mana hak dia? Kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Dan kita kalau misalnya kita tak ada keuangan pun, kita janganlah lemah sangat, kan? Sebab apa? Kita diberikan apa? Kita ada kekuatan. Kita ada kudrat. Gunakanlah kekuatan kita, infakkanlah diri kita untuk agama Allah SWT. Tapi kalau semua dah keluar duit, siapa nak buat kerja? Kan? Semua dah keluar duit, semua dah rasa kaya, tak apalah, saya keluar duit je lah sebab ni dapat bantu. Saya nak bantu dengan tulang pak gerak, tak mampu. Kan? Habis siapa nak buat kerja? Jadi kan Tuhan tu maha adil. Kan? Macam kita lah, kita beli kereta. Kan? Kita beli kereta, kita buat kereta. Lepas tu kita pakai kereta senang hati. Kan? Tapi kalau semua orang pakai kereta, semua orang pakai kereta rumah, lepas tu bila kereta rosak, siapa nak repair? Kan? Saya tak nak repair, saya punya duit tak habis pakai.
Saya tak nak jadi tukang permen kan. So Tuhan tu Maha Adil. Sebab tu bila kita jadi siapa pun diri kita, kita syukur. Sebab itulah bahagian yang telah Allah Ta'ala tetapkan pada kita. Yang penting apa dia? Peringkat kita jangan lupa mencari redha Allah. Sebab tu apa juga agama Islam ni agama yang cukup cantik. Maksudnya apa? Apa juga yang kita buat, kita ukur dengan perkara tadi, 5 hukum. Kan? Kita keluar mencari rezeki. Hukum dia apa? Wajib nafkah. Kan? Nafkah. Sikit banyak itu bukan urusan kita. Pendapatan sikit banyak itu bukan urusan kita. Makna kita sentiasa dalam ukuran agama. Kemudian ada orang datang kat kita, Syekh, repair kereta ni. Kereta siapa? Kereta bos. Contoh jangan buat. Ini berasal daripada pengalaman hidup. Kereta siapa? Kereta bos. Dia dah repair 300 je. Syekh buka bil 500. Kan, buka bil 500. Bos dengar lah, memang banyak yang macam tu. Tapi berhati-hati, kita jangan terlibat perkara gitu. Jadikan perkara buruk ni sebagai apa dia? Sepadan. Sampai situ je kita, jangan sampai tak situ. Yang tukang buka bil pun sama, yang menerima bil pun lagilah sama sebab dia duit. Kan? Jadi macam ni. Jadi kita syubhat. Kita orang yang buat kerja, kita kerja halal tadi. Kita ambil kita punya dalal saja kan, upah kita je. Tapi bila ada benda-benda macam tu musuh, kita pun syubhat. Boleh tak ada masalah. Memang tak ada masalah kat situ, masalah kat akhirat. Kita kena jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang bengkel budak-budak kita yang warak ni tak ada orang. Sebab apa? Sebab orang tak nak buat macam tu. Tak boleh share, mana boleh, tak amanah tu kita kata. Besok dia tak datang lagi. Tak datang lagi lah, kerana sebab dia tak dapat habar. Hati-hati. Maknanya benda-benda macam tu banyak berlaku. Mengambil benda yang haram, mengambil benda yang syubhat. Kan kita boleh ukur. Haram tinggal. Haram tinggalkan. Sebab kita ukur daripada pandangan agama. Sebab kita tak boleh lagi daripada ukuran agama dalam kehidupan. Semalam hampir lah. Yang kita lepas sampai hilang sabar je. Biar cakap orang bukan Islam, kadang kita anggap dia memang tak faham. Dia kata dia pergi satu tempat, satu negara luar, mereka masih mengamalkan adat. Contoh adat yang diamalkan macam mandi safar. Dia sebutlah benda macam tu, mandi safar. Dia tanya, negara tu negara majoriti Islam. Dia tanya orang tu, tempat kami dulu ada, tapi kami dah tak buat. Sebab apa? Ada amalan agama, dia orang tu pun bukan Islam, agama yang melarang buat begitu. Jadi dia kata kat tempat kami tak ada masalah. Agama, adat. Itu tempat dia lah. Dulu kita pun cakap macam tu kan. Adalah setengah orang cakap macam tu. Jadi bila saya hampir juga bangun. Itu saya nak cakap je, itu agama awak. Tapi pada agama Islam, dia akan mengukur dari setiap rinci kehidupan kita. Berjalan kita pun keluar, ada hukum. Kan? Kita pergi bersukan, ada hukum tak? Ada. Walaupun hukum dia asalnya harus. Dia boleh menjadi wajib kalau ni untuk menjaga kesihatan. Dia boleh menjadi haram sebab apa? Ada pergaulan bebas dan sebagainya. Kita buka anak aurat dan sebagainya. Benda tu kan kita sentiasa berada dalam hukum. Itulah Islam. Itulah kita nak ukur di diri kita sebagai bilis malam hari kita tenung balik, tafakkur. Hari ni banyak positif, banyak negatif, banyak yang hasan, banyak yang rosak. Itu bukti yang disuruh kita tafakkur. Jadi kita buat apa juga berdasarkan kepada niat kita kepada Allah SWT. Niat tak semestinya sesuatu yang dilafaz. Niat adalah apa yang terlintas di hati kita. Maka sesiapa yang ada baginya harta banyak harta ni. Sebut Ustaz ni sebut harta terus. Maka sebaik-baik harta itu baik, satu baik itu bagi lelaki yang baik. Mana siapa yang ada baginya harta banyak, maka sebaik-baik harta yang baik itu adalah bagi lelaki yang baik. Maksudnya bagi orang yang baik dah. Lelaki ni dia terjemah dari perkataan rijal. Kalau dalam bahasa Arab maksudnya orang lah, maksudnya manusia yang baik. Maksudnya apa? Sebaik-baik harta itu adalah bagi lelaki yang baik, makna digunakan kepada jalan yang baik. Baik, itu harta yang bagus lah. Kita ada banyak harta, kita gunakan kepada jalan yang baik, itu adalah sebaik-baik harta dan sebaik-baik
manusia. Kalau ada banyak harta pun tapi salah guna, tu jadi masalah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, siapa ingat nama dia? Sa'labah. Kalau tak salah. Dia orang miskin. Lepas mayangnya dia hilang. Rasulullah kan berzikir sendiri, maknanya secara sir. Ada kalanya Rasulullah secara kuat. Kan, yang lepas mayangnya maknanya lepas masa ketika bertasbih berzikir, Rasulullah akan pandang ke belakang pada sahabat, akan pusingkan badan. Memandang kepada sahabat. Rasulullah dah hampir berzikir sambil memandang siapa yang ada, siapa yang tak ada. Tengok-tengok masa awal Sa'labah ada. Kemudian dia tak ada. Kan dia keluar daripada solat. Lepas Rasulullah tengok, takkan cepat sangat, tak bertasbih ke, tak berzikir ke? Maknanya zikir tu penting tak penting? Penting. Tapi kalau tak mampu buat, sekadar setidak-tidaknya istighfar lah. Lepas tu bangun lah. Istighfar 3 kali bangun. Kan? Setidak-tidaknya dah ni nasihat. Kalau tak nak ikut imam yang baca kuat. Imam pun bukan baca kuat sangat. Imam pun kalau jadi imam, nasihatkan imam tu, bacalah secara yang agak-agak sepatutnya. Jangan gunakan sepenuh mic tu. Letak mic dekat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang nak sembahyang pun tak tenang. Sebab masjid tempat orang bersujud. Bacalah perlahan-lahan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekadar makmum boleh dengar. Dah lah. Kan? Kalau tak perlu pakai mic, kalau setakat satu sah tak payah pakai mic pun tak apa. Kan? Itu nasihat lah untuk imam-imam. Kadang-kadang dia gunakan suka hati dia. Kita kena tengok keadaan kesesuaian juga. Sebab Rasulullah dia berzikir secara sir dan didengar oleh sahabat. Kenapa kita kata didengar oleh sahabat? Sebab ada hadis. Rasulullah lepas main istighfar 3 kali. Aku pernah mendengar bahawa Rasulullah istighfar 3 kali. Benar Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan ada baca kata 10 kali ketika maghrib dan subuh dan sebagainya. Maknanya sahabat dengar. Sahabat dengar kuat ke tak kuat? Kuatlah. Maknanya tapi bukanlah menjerit. Mana sahabat boleh dengar. Sahabat yang dekat pada saya yang pertama dengar tu riwayatkan hadis tersebut. Maknanya boleh dibaca secara kuat atau secara sir. Tak ada masalah. Secara sir yang boleh didengar. Okey, kemudian Sa'labah hilang terus. Jadi Rasulullah tanya mana dia? Pertama kali mungkin Rasulullah biasanya sampai 3 kali tengok tak ada, Rasulullah tengok. Sebab apa dia balik? Dia share baju yang dia pakai ni untuk apa? Untuk isteri dia solat di rumah. Kemudian Rasulullah kata apa masalah dengan Sa'labah. Rasulullah sentiasa peka dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tanya bahawa dia dalam keadaan kemiskinan dan baju tu pun terpaksa share. Baju dia dalam koyak, kena share lagi. Macam mana isteri dia nak pakai? Isteri dia semain kat rumah, tak ada masalah pun, tak ada siapa pun nampak aurat dia. Dan sekadar aurat yang wajib dah lepas. Yang dari segi hukum lah, yang kita nak tafsir dari segi hukum. Habis. Kemudian Rasulullah mendoakan dia atas kesejahteraan dan rezeki untuk dia. Kan? Dalam kisah kita ringkaskan kisah tu. Akhirnya jadi orang yang kaya. Hanya banyak ternakan yang bagus dia, dan rezeki dia dah melimpah ruah. Rasulullah punya doa mustajab doa insya-Allah. Kan? Tapi apa jadi? Lepas tu dia dah tak sembahyang lah. Rasulullah tengok bukan kata lepas solat, sebelum solat dah tak ada. Mana Sa'labah ni dah sibuk dengan urusan kekayaan, urusan harta. Itu masalah. Jangan sampai harta tu menipu kita. Kadang-kadang sampai tak sempat Ustaz. Saya memang tak sempat kuliah malam ni, tak sempat Ustaz. Sebab apa? Saya ada meeting. Sebab itulah di antara faktor-faktor, di antara banyak sahabat-sahabat yang ni, bila sampai sahabat umur 40 dia dah mula beransur, yang mendekati bisnes lah, dia dah mula beransur. Biasanya lah lelaki dalam umur 40 dia dah ada kestabilan dalam perniagaan, cukuplah sampai tu. Kan kata boleh sampai boleh, tapi maknanya kita jangan tamak makan suram. Kaki tangan ada staff kan ada sahabat tu lagi, perniagaan dia semakin naik. Dia dah relax je, macam orang tak kerja. Pencen lah je. Tak pasanglah kita ada orang muda yang lebih aktif kan, lebih bagus dia punya pemikiran dan idea dia, mati kat dia. Tapi monitor lah, jangan sampai jangan tinggalkan terus. Sebab tak semestinya kita nak buat semua. Jangan tamak dalam urusan ini. Umur 40 lepas tu dah tak kuat dah. Kita nak tinggalkan je lah awal-awal. Jadi kita tinggalkan taklah terasa. Nak tinggalkan anak pejam mata ni, aku punya perniagaan ni siapa nak urus ni, nak urus. Dan kita dah siapkan kan. Sebab rezeki kita tengok sampai tak tu rezeki akan ada kestabilan rezeki insya-Allah. Kita selalu su'uzan kepada Allah. Kita selalu su'uzan, bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang jadinya. Kalau kita sentiasa su'uzan kepada Allah, insya-Allah Taala akan jaga kita.
Maka siapa yang bagi banyak harta, maka baik-baik sebaik-baik harta yang baik itu bagi lelaki yang baik. Dikata oleh seorang alim, dengan apa engkau dapat akan ilmu, katanya dengan bapa aku yang kaya. Kesian juga kat bapa-bapa ni kan. Dengan bapa aku yang kaya. Kadang-kadang bukan kaya tuan-tuan. Kadang-kadang bukan seorang bapa tu kaya, tapi dia menuntut kemiskinan dia untuk anak. Dia diam, dia tak rasa, dia kata tak ada. Cakap je, kita cakap dengan ayah kita nak apa? Nak komputer, nak laptop, nak apa? Ayah kita angguk je, walaupun duit dia tak ada. Betul tak ayah-ayah? Ibu-ibu pun sama lah, kami sama-sama bekerja kan. Kadang-kadang bukannya ada pun tak ada. Tapi bila kita anggukkan, insya-Allah benda tu ada Allah Ta'ala buka pintu rezeki. Nah, tak pernah tak ada. Kan? Kita dulu kita rasa kadang-kadang kita tengok, dulu kan senang tengok kan. Tak kerja, tak nori, hujan tak nori. Kan? Ke sawah, hujan pun tak boleh ke sawah. Kan? Yang bekerja pun tak boleh bekerja. Jadi macam mana lah? Tunggulah. Tapi kita pula ada mengadu, ya sekolah nak ni, sekolah nak ni. Kalau sekolah dulu tak banyak sangat kot. Kalau sekolah sekarang ni, Allah kan. Sekolah rendah pun dah macam universiti aku tengok. Pening orang barang lagi. Sekolah pun dah kena ada handphone dan sebagainya kan. Dengan belajar online dan sebagainya penting. Kadang-kadang kita mengelakkan anak-anak kita daripada handphone sebab banyak benda lawa yang dibuat. Tapi sekolah pendidikan perlu kan, kena jugalah. Kita kena pantau, nak jaga dia. Kena buat macam mana kan. Kan dengan bapa yang kaya. Kerana bahawasanya bapa yang kaya itu adalah ia berbuat baik dengan akan ahli ilmu dan akan kelebihannya. Kelebihan nak disegi kekayaan ni tadi kan. Jadi bapa yang baik, yang kaya ni lah. Kerana bahawasanya membuat baik itu jadi sebab bagi bertambah ilmu. Kenapa buat baik itu sebab jadi bertambah ilmu? Kerana bahawasanya, kita tengok dulu. Kerana bahawasanya jika jadi syukur atas nikmat akal dan ilmu, dan bersyukur atas nikmat akal ilmu itu jadi sebab bagi bertambahnya ilmu. Selain daripada menuntut ilmu, ni di antara kaedah-kaedah untuk menambah ilmu, mengekalkan ilmu. Apa dia? Dengan apa? Dengan kekayaan. Kita tengok sahabat Nabi bukan calon-calon orang. Sahabat Nabi bukan calon-calon orang kaya. Kebanyakan orang kaya. Sampai nak berhijrah, dia tinggalkan kekayaan. Sebab syarat. Syarat siapa nak berhijrah ke Madinah ikut Nabi SAW, kena tinggalkan semua harta dia. Seperti mana contoh yang paling hampir yang biasa dibawa apa dia, Abdul Rahman bin Auf. Kan? Satu apa pun tak ada, ditinggalkan semua kat Mekah. Tapi sampai dekat Madinah, dia tengok, dia pergi tempat yang pertama dia pergi, orang berniaga, dia pergi mana? Pasar. Kan? Orang berniaga dia pergi ke mana? Dia pergi kat Mandailing, tengok kat mana ada peluang. Contoh nak buka booth dekat mana kan, nak buka kedai makan ke apa yang sesuai, tengok kat mana. Tengok kedai ni bagi sewa berapa, kedai ni bagi sewa berapa. Contoh macam tu. Abdul Rahman dia pergi apa nak buat ni? Dia pergi kat pasar. Dia tengok semua orang berniaga, semua besar-besar, berniaga unta, berniaga apa? Dia keldai, berniaga kambing. Apa nak buat ni? Modal tak ada. Kan? Modal kecil, apa nak beli? Dia beli tali dulu. Cakap dia kan, dia beli tali. Selepas dia dah beli tali, daripada tali tu diikat semua peniaga kat situ. Maksudnya apa? Daripada dia jual tali dulu. Orang beli barang, orang beli kambing, beli ternakan, dia jual kat tali. Dengan tali tu dia besarkan perniagaan sedikit demi sedikit. Dan akhirnya dia beli pula unta. Dia beli pula kambing. Akhirnya perniagaan itu cukup besar. Daripada Madinah sampai ke Jabal Uhud. Maknanya apa? Jarak berkilometer dia punya ternakan. Itu siapa? Itu Abdul Rahman bin Auf. Sebab kena ada ilmu lah. Semua nak buat kena ada ilmu. Sebab dia dekat sini dia sebut apa? Hendaklah kita belajar ilmu, jangan meninggalkan belajar ilmu dan belajar fiqh. Faham? Belajar ilmu maknanya apa ilmu pernah ambil. Jangan kita sombong dengan ilmu. Sebab apa? Ilmu tu adalah penyuluh bagi kehidupan. Fiqh maksudnya dari segi agama. Bila kita ada ilmu, kita suluh dengan fiqh. Dia lebih jelas. Kita ada ilmu apa? Ilmu, katalah ilmu perniagaan. Kita sebut pasal perniagaan tadi kan. Lepas tu perniagaan kita suluh dengan fiqh. Maksudnya apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat. Macam tadi kan, boleh tak kita buat? Boleh je, bukan susah sangat. Buka bil je. Bos dia bukan tahu. Itu tadi kan kita buat. Bos dia bukan tahu pun. Lepas tu keluarkan duit sikit. Tadi dia punya claim asal 300. 200 bagi kat dia. Nanti bos dia bayar 500, balik duit dia. Ada masalah? Tak ada masalah. Upah dia pun ada kat situ dah. Tapi syubah. Dia kena ukur dengan ilmu.
La haramun bainun wa inal halalun bainun. Yang haram itu nyata, yang halal itu nyata. Tapi bainahuma, di antara tengah-tengah syubhat. Dia tak nak. Dia kata ustaz bukan salah saya, dia yang nak. Ya kan, kau buka orang. Kau dah tahu dia menipu. Syubhat pada benda yang haram. Menipu tu apa? Haram kan? Haram. Sedap nak lepas saya. Bukan saya buat lah, dia yang buat. Macam baru-baru ni, contoh, minta maaf, cerita sikit. Macam baru-baru ni kan kecoh. Umrah ni, harga naik, melambung dan sebagainya. Hotel kat sana, ada yang kena pindah hotel. Itu permainan sana lah. Permainan sini ada juga. Tiket baru 3,000 contoh. Dia dengar sahabat-sahabat saya bising lah. Contoh, tiket 3,000 kan. Okay, kita dah bayar deposit apa semua. Datang sahabat ni, dia bawa 3,500. Aku sanggup ambil. Kan? Sebab apa? Dia dah tahu lepas ni dia naikkan harga. Sahabat dia tengok 500, Pina Haji mata 500 ni. Kan? Tak apalah, aku adjust kat office, tak apa, office tiket ni kita boleh jual 3,100. Pak kata lagi mana? Pak kata lagi mana? Satu tiket. Siapa punya kerja? Dia punya kerja lah, harga naik. Di antaranya, contoh, niaga ni memang sumber rezeki. Dia 99 daripada sumber rezeki adalah perniagaan. Betul? Tapi juga 99 daripada sumber kerosakan, kemusnahan, mudaratan, kemaksiatan daripada perniagaan. Maka oranglah, kenapalah peniaga roti canai kan ada pula pelayan yang cantik. Kenapa? Bukan anak dia pun. Kenapa perlu? Kedai kan saja je datang. Habis nak makan ke apa kan? Bukan kat Kelantan kat sini. Waktu bahasa dia punya lembut je. Saya kenapa? Lepas tu esok datang lagi. Kedai sana ada bunga. Cara macam tu macam mana? Syubhat ke tidak? Allahualam. Lelaki ni kalau lembut-lembut sangat. Esok datang lagi. Cuba macam-macam jaga. Weh nak makan ke apa weh? Tak jadi. Besok tak saya aku majid tertengking aku. Allahu Akbar. Benda-benda yang banyak syubhat. Sebab tu kalau orang yang kita baca dalam kitab ni kan, orang yang dia warak dalam untuk ilmu dan sebagainya, dia kena jaga adab dia banyak. Di antaranya permakanan. Di antara permakanan. Banyak. Saya suka ulang-ulang sebab apa benda yang kita dah belajar sebelumnya. Kena jaga setiap ada permakanan, pergaulan dan sebagainya. Itu nak mengekalkan ilmu, nak menambah ilmu dan sebagainya. Bahawasanya bapa yang kaya itu adalah ia memberikan kebaikan untuk menuntut ilmu. Dia ada dua. Bapa yang kaya ni dia ada dua. Dia boleh menanggung anak dia untuk menuntut ilmu, kemana juga anak dia nak pergi yang terbaik. Yang keduanya apa? Dia boleh membantu perjuangan untuk ilmu. Sebab kadang-kadang kita tiba-tiba kita tengok seorang tu buka madrasah. Mana dia ambil duit, dia bukan kerja pun. Kadang-kadang ustaz-ustaz tak kerja pun. Tapi adalah insan-insan mulia yang datang kat dia, ustaz, saya tengok perkembangan ilmu ni bagus ustaz. Apa saya cadangkan ustaz buka gini. Kita yang sponsor. Tak ada masalah kan. Itu di antara kelebihan orang yang ada rezeki, ada yang orang yang ada kekayaan. Gunakan kekayaan kepada tempat baik Ya ayyuhallazina amanu anfiqum mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakum bainu la khulatu wala syafa. Ya wahai orang beriman, infakkanlah harta kamu pada mana? Pada tempat yang sebelum tibanya waktu apa? Yang pada satu tempat yang tidak ada jual beli. Mana? Akhirat lah. Matilah. Kiamat lah. Kiamat mana ada jual beli? Akhirat mana ada jual beli? Syurga mana ada jual beli? Jadi sementara ada kat sini dalam kehidupan, infakkanlah. Simpan buat apa? Simpan buat apa kan? Okey ustaz, saya nak simpan untuk anak-anak saya. Kalau kita dah nak simpan untuk anak, pasti anak-anak tu berilmu. Dia tahu nak letakkan mana duit kita dan sebagainya. Kemudian bersyukur. Kita tak masuk bab syukur lagi, tapi banyak. Kena bahasanya jadi syukur atas nikmat akal dan ilmu. Dan syukur atas nikmat akal dan ilmu itu jadi sebab lagi bertambah tambah ilmu. Syukur dengan apa yang kita dah ada. Syukur lagi nikmat penambahan bagi ilmu, nikmat akal. Sebab tu yang datang kat sini kita syukur. Datang kerana apa? Kita gunakan akal kita pada tempatnya. Gunakan
akal kita pada tempatnya. Selalu Allah Ta'ala sebut orang ni ulaika humuz zalimun, orang yang zalim. Siapa yang orang yang zalim? Dalam disebutkan dalam Al-Quran. Apa maksud zalim? Definisi zalim apa zalim? Itu zalim kita tengok orang tu apa? Nyai orang, nyai haiwan, tumbuk orang, penjarakan orang, kan? Buat nyai kat orang tu zalim lah tu bagi kita. Hakikat zalim, zalim sebut betul kan? Kan zalim, kita sebut zalim seperti kita ya. Kira bahasa Melayu tak apalah. Di bahasa Arab zalim maknanya terletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kan dalam Al-Quran juga faula ni man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Ada 3 dalam Al-Quran sebut kan, man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kemudian man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. 3. Pertama, orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah, orang tu kafir, golong dalam orang kafir. Kenapa? Sebab dia tolak mentah-mentah. Ini tak dipakai. Ini hukum-hukum daripada Al-Quran, hukum kuno. Hukum ni macam-macam dah dikatakan. Hukum ni tak sesuai lah. Ini hukum Allah. Ini bukan nak kempen apa-apa. Ini hukum Allah. Hukum datang daripada Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah Maha mengetahui. Dia tahulah sesuai tidak sesuai untuk hukum daripada kita. Masyarakat yang sama ada masyarakat tu majmuk ke tak majmuk ke, itu urusan Allah. Tapi Allah Ta'ala kata hukum. 1. Tolak mentah-mentah habislah kafir. Yang kedua, faulaika humuz zalimun. Man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Orang yang berhukum dengan hukum Allah, mereka ni adalah golongan orang yang zalim. Maksud apa? Masih nak nangguh je. Nanti dululah. Kita tak cukup kaki tangan lah. Kita tak cukup kepakaran lah. Kita tak bentangkan lagi lah. Bila membentangkan hukum tak nak terima pula. Ni tak sesuai lah. Ni bukan ikut kehendak kita lah. Kehendak kita, kehendak Allah yang kita nak ikut. Kehendak Allah. Maknanya apa? Berada dalam zalim. Letakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu adalah yang didefinisikan sebagai zalim dalam agama. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Letakkan sesuatu maknanya buat sesuatu bukan ikut pada tempat. Itu zalim. Bukan kita nyanyi kat orang. Kan? Stadium besar-besar, kan? Ada majlis, 2 majlis. Kan? Majlis sunat, majlis punah. Nak sebut majlis apa tak tahu. Majlis punah. Mana kita pilih? Sunat lah. Majlis dapat keberkatan, majlis dapat pahala, dapat hasanah. Tapi kita pilih benda yang punah. Zalim nama dia. Mana letak pada bukan tempatnya. Kita nak apa ni? Baldatun tayyibatun arabu ghafur. Itu yang kita nak. Kan? Sebuah negara, sebuah negeri, sebuah kota yang mendapat apa? Yang baik. Tayyibatun warabur ghafur, dan mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Itu yang kita minta. Tapi kita buat benda punah. Tak dapat ampunan punya. Kalau kita berdoa kan imam kena doa. Imam je doa. Dia nak buat, kita buat benda yang selari. Bila benda yang buat benda yang tak selari, dia jadi zalim lah. Kan kita minta dengan Allah Ta'ala, minta macam tadilah kita minta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini wa ala ta'ati. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita tetapkan hati kita di dalam kepada agama dan kepada ketaatan. Tapi dalam masa yang sama kita tak mencari taat langsung. Kita tak mencari taat, kita sibuk dengan urusan dunia, kita tak ingat berzikir kepada Allah Ta'ala, kita tak ingat mengaji Al-Quran, kita tak ingat mengaji Al-Quran, kita tak mengaji sunnah langsung, kita tak pernah baca hadis pun. Yang kita ngadap TV. Ini dunia ini macam tu kan. Dah habis cerita Melayu, drama sangat. Lepas tu tengok apa pula? Lepas tu dia tengok apa? Ustaz. Petang-petang tengok Ustaz. Melopong lagi. Lepas tu tengah nak maghrib, balik pula drama. Lepas tu kan malam Korea pula. Bila nak beramal? Bila nak beramal agak-agak sikit jalan Ustaz. Lepas bila nak beramal, umur dah 50, 60. Dah mula apa? Ustaz kaki sakit lah Ustaz. Kalau dulu muda-muda saya boleh datang. Muda-muda mana kau datang pun? Kau dah berzikir. Lepas ni apa? Dia pegang remote tu. Kita berbagai alasan kita memberi kepada Allah SWT. Banyak jawab lah. Hari ni kita tengok manusia, kita boleh jawab lah.
Kan depan Allah tak tahu kita nak jawab apa. Kita nak jawab apa. Lepas tu ada sahabat-sahabat yang mengaji Al-Quran ni, kita kata, bila dia kata, Ustaz, boleh ke saya baca Al-Quran ketika dalam bulan Ramadan? Kita dalam peringkat belajar. Kan? Memang baca masih belum lancar dan sebagainya, panjang pendek masih tak betul lagi. Saya kata bacalah. Bukan ke ada yang mengatakan baca Al-Quran, bacalah dengan betul. Kalau tidak, Quran akan melaknat ke atas itu. Baik. Maksudnya apa? Maksudnya baca dengan betul, betul. Dari segi qiraat, dari segi bacaan, betul. Kena betul. Satu. Itu betul lah. Apa pendapat dia tadi, pandangan dia kena betul. Yang kedua ni maksud baca dengan betul apa? Baca dan amalkan isi Al-Quran. Ketika baca dan faham dan amalkan isi Al-Quran. Habis Ustaz kita baca ni tak betul, pandangan orang yang tak reti, dia kata apa? Betul? Okay? Kita orang bawah, kita tak reti baca langsung. Kita tak reti baca langsung. Kita dengar orang yang tak pandai baca, tapi boleh baca dah. Dia kata apa? Syukur engkau boleh baca, aku langsung tak boleh baca. Pandangan yang ke atas pula, dia pandang atas. Saya kalau boleh nak baca dapat baca macam ustaz pun cukup lah. Macam ustaz memang nafi kan? Bapak macam-macam ustaz pun cukup lah. Sini ngangkat ustaz dulu. Tapi dia kata ustaz betul. Tapi ustaz sini pandang, saya tak betul lagi, saya banyak tak betul lagi. Sebab apa? Tengok ahli qiraat, tengok ahli taranum, hebat-hebat dia punya baca. Aduh, kita ni baca masakan boleh. Ada dalam bunyi je lah, tapi dengan lagu dia tak ada taranum, dia tak ada penghalusan, dia tak ada. Kita kasi jauh lah kan. Saya mana yang betul? Mana Allah SWT yang betul? Allah Ta'ala akan betulkan. Kalau tak baca, kita baca mengangkat. Kalau kita tak baca, agak-agak bila kita nak berlari? Betul? Kita baca mengangkat ni, ibaratkan budak mengangkat. Kalau dia tak belajar mengangkat tu berterusan, dia mengangkat, jangan, biar sampai besok dah jalan. Mana boleh jalan? Kalau kita tak asyik dia mengangkat, biar dia mengangkat dulu. Lepas tu jalan-jalan jatuh, baru dia boleh berlari. Ni mengangkat pun kita tak bagi. Kata jangan baca. Tak boleh lagi ni. Tak boleh bagi. Langsung dia tak baca. Lepas tu dia datang kat kita belajar balik, menyarap lagi. Bukan mengangkat lah, menyarap balik. Sampai bila nak habis? Bacalah tuan-tuan, walaupun sedikit. Sama macam kita, walaupun kita baca lancar, tapi kadang-kadang kita tak sempat. Dunia dia banyak sangat. Yang macam mana nak buat? Bacalah sikit, walaupun tidak. Kita bagi orang yang dah menghafal sebagian surah, setiap hafalan yang kita dah baca tu, ataupun yang kita dah hafal tu, dalam masa satu hari, katakanlah hafalan kita tu agak-agak tu dalam masa tempoh 1 jam, habis dah. Ni kita yang hafal sikit-sikit lah, surah pendek ni kan, surah Sejadah ke, surah Ar-Rahman ke, surah apa, Al-Mulk ke, yang mana-mana kita buat surah lazim yang biasa kita amalkan seharian, yang tu hafal. Jangan tinggal yang tu tiap hari. Katalah 1 jam, semua sekali tu. Ambil lah pagi 10 minit, tengah hari 10 minit, sambung. Jangan tinggal. Orang yang dah hafal, tinggal, lupa dengan sengaja. Itu dilaknat Allah SWT. Al-Quran melaknat. Sebab apa? Sebab dia lupa kenapa? Sebab dia tak amal. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau misalnya kata dah baca, terus amalkan sentiasa. Walaupun dia bukan imam, yang amalkan dalam kehidupan. Dia amalkan seharian. Macam contoh, dalam nak tidur, baca apa? Al-Mulk. Contohlah. Ni yang amal lebih sikit. Yang apa? Yang hafal lebih sikit. Al-Mulk. Kalau tak hafal pun baca lah. Al-Mulk. Bagi apa? Sunat baca surah 3 kul, kemudian letak kemudian. Tak tu nak penutup, bukan letak kemudian nak tolak dia tepi, maaf maknanya kita nak penutup 10 ayat daripada Al-Kahfi, 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Bagi apa? Ayatul Kursi 3 ayat, surah Al-Baqarah, Baqarah akhir. Kemudian 3 kul, Qul Allah 3 kali, kemudian yang baiknya lah Qul Allah 3 kali, kemudian Qul A'udzu Birabbil Falaq bin Nas, insya-Allah. Lepas tu tidurlah. Kalau nak bangun tahajud pun mudah, nak bangun subuh pun mudah. Kita tidur letak je, tak sampai pun baru nak buka bismillah Al-Mulk dah pergi. Itu nasib baik buka. Kalau tak, kadang-kadang sahabat-sahabat kita ada yang ustaz, saya ni memang tak boleh nak membaca sebelum tidur. Kalau saya baca memang terus tidur, tak sempat baca. Tak apalah, tidur dalam keadaan baca. Allahu Akbar. Kalau kita mati pun mati dalam keadaan kita membaca. Memang baca hilang. Maknanya kita tidur bersama dengan Al-Quran. Tak nak kan? Akhir kalam kita, kalau kita mati di ketika itu, kita ditakdirkan kita mati kita dalam Al-Quran. Akhir kalam kita dengan Al-Quran. Tak nak je, tak adalah.
Ustaz pun dia tak baca sampai baring. Itulah masalahnya. Bila baca sampai baring memang terus baring. Tak ada masalah pun, tak ada masalah baca dengan baring. Tapi beradablah kan, maksudnya bukan kita dalam keadaan berjunub dan sebagainya. Kita dalam keadaan baring tak ada masalah. Wazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mengingati Allah tu dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berbaring. Lah, makin muskilah. Tak ada masalah. Yang tak ada masalah, yang masalah ni orang yang tak nak baca. Yang tu yang masalah. Ustaz tadi panjang sangat. Dah tak boleh nak baca. Bacalah 3 full, jangan lupa. Belum tidur, paling tidak. Yang kata ustaz kata surah Al-Mulk dipanjangnya. Memang surah Al-Mulk kadang tak pernah habis. Baru baca baru 3-4 ayat dah mata dah kecil. Okey, paling tidak pun. Sebab kita selalu tidur di saat akhir kan. Paling tidak pun Allahu ahad, Allahu bil falaq, Allahu bin nas, paling tidak. Ayat kursi. Nanti tak pernah ayat kursi. Ayat kursi nak kena baca tak? Ayat kursi dah hafal lah kot. InsyaAllah. Hafal lah. Kalau yang tak hafal. Sebab tu di antara keperluan kita membaca sebelum tidur. Dan mutakhir ini dinasihatkan jugalah. Pesanan kepada semua, masuk ahli-ahli keluarga saya dan sebagainya. Hafallah 10 ayat awal Al-Kahfi dan 10 ayat akhir Al-Kahfi. Setidak-tidaknya 10 ayat awal tu kena hafal. Itu benteng kita daripada Dajjal. Mudah-mudahan kita nak Dajjal tak termasuk pada diri kita, insyaAllah. Biasa saya banyak pesanan ni pada baca kitab ni. Tadi je nak habis-habis. Dan dikatakan kepada Abu Hanifah, Imam Hanafi, hanya sesungguhnya aku dapat ilmu itu dengan memuji akan Allah Ta'ala dan syukur akan dia, akan Allah. Maka tiap-tiap aku dapat faham dan ditaufik akan daku ke atas fiqah dan hikmah. Maka berkata aku Alhamdulillahi Ta'ala. Maka bertambahlah ilmu. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu akan datang dengan berbagai. Ini pesanan yang terakhir. Yang untuk kali ini, untuk bulan ni sebelum kita menyambut Ramadan. Ilmu dengan berbagai cara. Kita berhenti dekat bersyukur. Ilmu dengan berbagai cara. Ilmu menuntut juga adalah ilmu. Maknanya belajar tetap ada ilmu. Tapi kadang-kadang belajar dapat. Ada yang tak dapat belajar pun. Kan balik dengan tanya 10 aku cakap tadi, 1 pun tak sangkut. Kan contohlah. Kan kecuali dia buka balik, ustaz kat sini tadi ustaz cakap pasal ni. Ustaz ni kat sini ustaz baca lain, ustaz urai lain. Memang kadang-kadang macam tu. Ustaz macam tu. Kan? Yang kita nak pesan, ilmu ni selain daripada kita belajar, kita mesti belajar, mesti dapat. Sebab kalau ilmu minal mahdi talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Untuk ilmu tu adalah perkara yang wajib. Mana-mana kena belajar. Cuma nak dapat ke ilmu terlekat dan faham kaedah dia apa. Pertama sekali adab. Itu yang kita baca kita adab. Adab dengan ilmu. Adab dengan ilmu. Guru satu hal. Guru satu hal. Kita tak suruh sembah guru pun, tapi hormat kepada guru. Dalam kitab ni juga saya ambil huraian apa yang kita dah belajar selama ni. Dalam kitab ni juga bukan kata guru sahaja. Adab dia dengan anak guru pun dia. Dalam kitab ni dia sebutkan ketika sedang belajar seorang anak guru lalu, murid-murid ni senyap dan bangun hormat. Orang kata apa nak, bukan sampai nak menyembah guru. Itu bukan. Ni kita cerita bab adab. Kita cerita bab adab. Dan guru telah lagi. Kalau orang dulu waktu adabnya, kursi yang guru duduk ni, saya bukan tak kasi duduk, ustaz tak kasi duduk. Takkan ada berani murid duduk. Dulu kan kursi ni lah, duduk kursi bawah tu kan, dia ada tempat yang nyanda sikit. Murid takkan berani duduk, tak ada seorang pun berani duduk. Tapi sekarang saya tengok orang langgar je. Sampai paling nyata saya tengok kat Masjid Haram. Masjid Haram Masjid Nabawi kan ada kursi-kursi guru. Yang tu calon-calon orang duduk tu. Hebat-hebat, guru yang hebat-hebat. Kadang-kadang memang hafal ribu hadis. Kadang hafal Al-Quran cerita, masya-Allah, dia punya huraian, murid dia baca, dia punya cara mengajar, murid dia baca, dia hurai. Satu. Tak ada kitab pun. Masya-Allah ilmu dia. Punya hebat. Datang kita duduk situ macam nak berlakon. Siap lakon jadi guru lah tu. Ambil gambar. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan, kita jaga adab. Walaupun kita tak kenal siapa, itu ada masyayikh yang kabir, yang besar, yang hebat, yang berada di situ. Lepas tu, yang keduanya, adab dengan kitab. Adab dengan kitab, hormat kepada kitab. Di antaranya apa?
Jangan letak sesuatu di atas kitab. Kat rumah kita letaklah kitab ni ke tempat yang mulia, yang tinggi. Jangan tinggi sampai berabuk ke atas. Maksudnya tinggi itu maknanya jangan kita sepahkan di bawah dan sebagainya. Susunan kitab pun macam tu kan. Kalau nak letak kitab paling bawah, kitab yang tak pakai. Kitab yang bukan kitab tak pakai, maksudnya kitab dah lama, kitab yang tak ada hazanah ilmu. Kadang-kadang kita buat rujukan kitab. Kita ada juga kitab-kitab masa kata, contohlah majalah ke apa, kita buat rujukan. Rujukan untuk apa? Untuk dijadikan bandingan. Jadi benda tu lara benda tu, tapi kita tetap bawa. Sebab itu benda tu penting. Orang cakap betul ke dalam majalah ni ke buku ni ada ni? Ada, betul. Kita disimpan sebagai buku, kita letak paling bawah. Kalau tak, bawah tu kosongkan. Kosongkan, jangan letak kitab paling bawah. Okay. Jangan letak sesuatu di atas kitab. Ini dulu masa kami mengaji pantang sangat ni. Pen. Hatta pen yang kita gunakan untuk dobit kitab ni, pen pun tak boleh. Okey, tengah-tengah dobit ni lain lah. Tengah dobit lain. Tengok ustaz-ustaz itu tengah dobit lain. Maksudnya tengah dalam kita pak kitab kita, letak kitab kita, letak. Kadang-kadang letak kuih, kadang-kadang letak makanan. Hari ini ustaz-ustaz pun sama, letak handphone. Jagalah, itu adab. Adab. Kemudian muliakan ilmu. Muliakan ilmu makna ada majlis ilmu, kalau kita tak dapat dengar keseluruhan, dengarlah sebahagian. Kan kita ada majlis ilmu, kita berada dekat situ, contohnya kita singgah di masjid. Kan ada orang mengajar ilmu. Duduk sekejap, dengar sepatah dulu pesanan-pesanan. Yang berapa tadi? 3, 4. Yang keempatnya, sentiasa minta nasihat ilmu kepada orang alim dan minta pesanan, seperti mana yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat jumpa Nabi, ya Rasulullah azidni, ya Rasulullah nasihatilah sirat. Seperti mana Abu Zar kan minta nasihat kepada Rasulullah, nasihatilah aku. Rasulullah kata apa? Tilawatul Quran. Kata tilawatul Quran, banyak kalau membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran menjadi nur, menjadi nur di dunia dan menjadi apa? Penyelamat di akhirat. Apa tadi minta lagi kan? Dia minta dengan Rasulullah SAW. Mula-mula Rasulullah kata apa? Bukan tilawatul Quran itu. Rasulullah kata taqwallah. Takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah, kepada Abu Zar. Bila dia minta nasihat, dia minta nasihat, Auzin ni kata. Minta lagi. Itu Rasulullah kata tilawatul Quran. Bacalah Al-Quran. Jadi ingat, banyak perkara nak jadikan kita orang saleh. Perkara yang pertama apa dia? Dengan mengerti ilmu dan sebagainya. Kemudian Rasulullah kata apa? Perkara yang pertama nak jadikan kita orang saleh adalah bertakwa Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Maksud takut kepada Allah, dekatkan diri dengan Allah, jangan jauh. Takut kepada manusia lagi, takut orang minta hutang lagi je. Jangan tunggu. Contoh kan. Dari. Tapi kalau orang takut dengan Allah, kita makin kharib dengan Allah SWT, makin dekat. Banyakkan mengingati Allah, zikrullah dan sebagainya. Kemudian apa lagi kata Rasulullah? Tilawatul Quran. Banyak kalau membaca Al-Quran, dia akan menjadi apa? Menjadi syifa, menjadi ashabil Quran, akan menjadi sebagai nur, penunjuk jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Taala berikan kita nikmat dan berpanjangan, memberikan kesihatan kita yang baik untuk kita teruskan kehidupan kita dan sampai pada Ramadan yang akan mendatang insya-Allah, dan mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang paling kita kendaki adalah Allah Taala tetapkan hati kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dugaan-dugaan kita sama ada di dalam agama kita sendiri ataupun dalam kelompok kita sendiri ataupun kelompok di luar sana, dan juga kesesatan yang cuba akan menular dalam agama kita. Kadang-kadang dalam diri kita sendiri, ingat yang kita pandang luar je, dalam diri kita pun kadang-kadang kita dah penat dalam menuntut ilmu. Betul ke apa yang kita buat ni? Jaga-jaga bisa-bisa itu akan datang dugaan dalam kehidupan kita. Yang kita ingat, kita cari satu ketika, dah hebat lah. Kadang-kadang kita jumpa yang lain pula, orang tu bagus juga, betul juga. Ni orang kelompok ni betul juga. Kita ni betul juga. Bila kita dah dapat satu pegangan, peganglah dengan kejap, kata Rasulullah SAW, selagi dia berlandaskan kepada dua, iaitu Al-Quran dan
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun mengikut daripada apa, kita punya Ahlussunnah wal Jamaah, kita ambil sumber hukum daripada Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Macam tadilah, sumber hukum kita daripada 5 perkara itu tidak boleh kita pisahkan. Walaupun kadang-kadang benda itu tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tengok benda itu baik tak baik. Contohlah macam orang tanya saya tentang rokok kan. Minta maaf Ustaz, dia hisap kan. Orang kata ustaz datang haram dah, dia fatwa haram-haram. Itu segi sifat fatwa. Lagi segi kita pula, rokok tu baik tak baik. Saya tanya satu soalan, awak isap rokok baca bismillah tak? Apa isap rokok baca bismillah? Tak ada kan? Tak ada, benda tak elok lah. Benda lagi segi kebaikan, tidak ada manfaat. Tapi jangan orang isap rokok marah saya, ustaz saya kata tak isap rokok menggigil. Ada orang tak isap rokok marah satu hari sentuh. Ini bulan puasa ni nak cerita lah. Ada perempuan kena marah sebab dia tak isap rokok. Wallahu'alam. Ulama banyak pendapat tentang tersebut. Cuma saya sebutkan tentang isbat hukum, bagaimana kaedah dia, usul fiqh kan. Bila dia isbat hukum, benda tu baik tak baik, siapa yang ada nak pasal hukum bismillahirrahmanirrahim, tak ada. Memang tak ada yang hari ni. So mana benda tu tidak ada, banyak kepada kebaikan, dia banyak kepada kemudaratan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Pertanyaan baru dia. Aku suka nak tanya. Dah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan ala ali madrasah khassah wa ahli al-qaryati amma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbu fa'fu anna ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala طاعتك. اللهم إنا نعوذك من عذاب جهنم وبالعذاب القبر ونعوذك فتنة المحيا والممات ونعوذك فتنة من شر المسيح الدجال. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا وحجتنا وصلاتنا وقراءتنا وتوبتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah